بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك سيدنا محمد أعلى العالمين منصبا وأنفسهم نفسا وحسبا المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حتى أشرق الوجود برسالته ضياء وابتهاجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ثم على من التزم العمل بقضية هديه العظيم المقدار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم إلى يوم القرار الذين تناقلوا الخبر والأخبار وتنوروا مناهج الأقطار بأنوار المآثر والآثار صلاة وسلاما دائمين ما ظهرت بوازغ شموس الأخبار ساطعة من آفاق عبارات من أوتي جوامع الكلم والاختصار. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, daripada kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ila an qala al-hadith التاسع والثلاثون, hadis yang ke-39. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aballahu ayyarzuqa 'abdahu al-mu'mina illa min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Maksudnya, aballahu, yakni maksud aba ay lam yurid, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan atau tidak dihendaki seorang hambanya yang beriman, hamba Allah yang beriman mendapatkan rezeki kecuali daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Maknanya walaupun kita usaha macam mana pun mencari rezeki, kita kerja macam mana pun, tetapi subhanallah kadang-kadang rezeki kita tu datang daripada jalan yang tidak dirancang, yang tidak disangka-sangka. Cuma hadis ini khas untuk satu golongan, iaitu hamba yang imannya tinggi, yang imannya sempurna. Seperti mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tabarani. Rasulullah bersabda, "Man inqata'a ila Allah kafahu Allah kull mu'nah." Barang siapa yang memutuskan hubungan dengan makhluk semua, dia menghadap hanya kepada Allah sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia segala perkara yang diperlukan olehnya. Allah akan sediakan, Allah akan bagi kepadanya.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Semua itu kepada hamba yang betul-betul hamba kepada Allah dan beriman, mempunyai iman tinggi, kepercayaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man inqata'a ila ad-dunya wakalahu ilaiha, dan barang siapa yang memutuskan hubungannya daripada Allah dan dia menghadapkan dirinya dengan bersungguh-sungguh kepada dunia sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkannya kepada dunia. Yani Allah tidak menjaganya, Allah tidak mengurusnya. Allah akan lepaskan tangan daripadanya. Kerana dia sangat menghadap kepada dunia dan sehingga dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Hadza la yakun illa li khawas ibadih. Ada bagian ulama dia kata keadaan ini untuk hamba-hamba Allah yang sangat khusus, yang sangat tinggi, yang sangat khas. Hamba Allah yang iman mereka tinggi hatta kalau dia tak kerja. Walaupun kerja itu sunnah, bahkan ada bahagian kerja itu fardu wajib. Tapi subhanallah, ada bahagian hamba Allah yang tak kerja pun tapi boleh Allah memberi rezeki kepadanya. Dia tak usaha pun tapi Allah boleh memberi rezeki kepadanya. Seperti Sayyidatina Maryam alaihissalam. Sayyidatina Maryam duduk di mihrabnya, salah, doa, zikir kepada Allah sahaja. Tapi Nabiullah Zakaria setiap hari kalau datang masuk kepada timba mihrab itu, dia terkejut. Dia nampak di depan Maryam ada macam-macam hidangan makanan, ada macam-macam buah-buahan. Dia tanya dia, dari mana makanan ini? Siapa yang bagi kamu buah ini, makanan ini? Dan di negeri mereka di waktu itu, buah semua itu tak ada. Sebab bukan mausimnya. Tapi subhanallah, Allah boleh memberi rezeki kepada Maryam walaupun dia seorang perempuan yang duduk di mihrabnya tidak membuat apa-apa kerja. Maka apa maksudnya itu? Maksudnya, rezeki ini mengikuti sekadar iman kita kepada Allah. Kalau kita yakin, kepercayaan kita tinggi kepada Allah, rezeki kita akan datang. Jangan risau, jangan takut. Sebab itu, dosa yang sangat besar yang ada di zaman kita ini, iaitu syak tentang rezeki. Ragu-ragu tentang rezeki. Risau tentang rezeki. Seolah-olah khazanah-khazanah Allah dah habis. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu. Sebab itu, kadang-kadang Allah tidak memberi rezeki kepada seorang hamba walaupun dia miskin. Kerana apa? Kerana dia tak percaya Allah. Kerana dia tak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu la yahtasib, yakni daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia laluan keluar daripada kesulitan, daripada kesusahan. Allah akan bagi jalan. Allah akan tunjuk. Allah akan memberi petunjuk dan jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi apa syaratnya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak disangka-sangka. La ilaha illallah. Dan rezeki itu jika datang daripada jalan yang tidak disangka-sangka, itulah rezeki yang paling sedap. Rezeki yang sangat membuat kita rasa terharu, rasa gembira, rasa seronok. Kadang-kadang rezeki itu tidak banyak. Seperti mana rezeki yang dari jalan yang kita memang tahu, itu lagi banyak. Tapi rasa hati kita lebih gembira dan terharu dari rezeki yang tiba-tiba datang kepada kita. Tak sangka itu datang, tapi datang. Walaupun itu sikit. Tapi kerana dia datang daripada jalan yang tidak disangka, maka dia bawa sekali rasa gembira, seronok gembira dan terharu. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hamba-Nya yang beriman, yang bertakwa, yang yakinnya kuat kepada Allah,
biasanya Allah akan bagi dia rezeki daripada orang yang dia tak sangka, dia orang tu pula yang akan bagi dia rezeki. Atau dari jalan ni pula yang akan dapatkan rezeki macam-macam, subhanallah. Kadang-kadang jalan itu yang akan bawa rezeki kepada kita musibah. Kadang-kadang itu masalah. Kadang-kadang itu penyakit. Kadang-kadang itu fitnah. Tapi subhanallah dia jadi punca rezeki. Subhanallah. Sebab itu kita kena percaya kepada Allah. Kita kena yakin, kita kena tenang. Kita kena tenang. Siapa-siapa yang hatinya tenang, cinta rezeki, tidak rasa syak, tidak rasa ragu-ragu, ini punca Allah SWT akan bagi macam-macam rezeki kepadanya. Tapi orang yang selalu syak, ragu-ragu, risau, macam-macam dia rasa untuk rezeki, ini orang biasanya rezekinya sempit. Atau kalau ada banyak, tidak berkat. Rezekinya tidak berkat sebab yang ada di dalam hatinya daripada syak dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang mukmin, seorang beriman yang imannya sempurna, dia sentiasa bersaksi bahawasanya rezeki daripada Allah, bukan daripada siapa-siapa. Walaupun dia kerja, ada bos bayar gaji kepadanya, dia ada perniagaan, ada orang, ada customer ke apa-apa, rezeki dari Allah, bukan dari customer. Rezeki dari Allah, bukan dari bos. Rezeki dari Allah, bukan dari kerajaan. Rezeki dari Allah, bukan daripada orang kaya. Kita kena yakin dengan perkara itu. Orang yang beriman dan yakinnya tinggi tentang hakikat ini, macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki dan murahkan rezeki mereka, dan Allah letak keberkatan yang besar dalam rezeki mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رزقك لا ولم وكيف قول ذي الحمق. Imam Al-Haddad berkata di dalam qasidahnya, lau walam wa kaif. Dia kata kalau kita cakap lau, kalau itu akan jadi ini. Kalau kita buat ni, kalau kita buat ini akan jadi ini. Kalau kita buat macam ni, kita akan dapat. Kalau ini juga 5. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Juga bagaimana? Bagaimana boleh jadi ini? Bagaimana kita tak dapat? Bagaimana kita? Dia kata ini kata-kata orang yang bodoh, yang tidak beriman. Waihak la yufid. Al-Imam Al-Haddad kata, jaga-jaga, berhati-hati. Perkara itu tidak membawa apa-apa faedah untuk kamu pun. Iaitu jika kita asyik gaduh dengan diri kita. Kenapa Allah tak bagi? Kenapa? Kita kena, kalau Allah bagi, kita syukur dan kita yakin memang itu Allah yang bagi. Rezeki ini semua dari Allah. Kalau Allah tak bagi atau urusan tak mudah, kita kena rasa tenang juga dan rasa rida, dan kita yakin bahawasanya Allah tak rida, Allah tak izinkan lagi. Belum lagi datang masanya. Belum lagi datang masanya. Jadi kita perlu menguatkan iman kita, khususnya terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perkara ni bukan maknanya kita tinggalkan kerja, kita tinggalkan ikhtiar, kita tinggalkan usaha. Itu bukan, tidak sah. Itu tidak betul. Kita kena kerja juga sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang peniaga, orang kaya. Nabi Zakaria yang tadi kita sebut namanya, yang di depan matanya dia nampak Maryam makan makanan yang ada di satu kampung. Allah bagi kepadanya rezeki tanpa dikerja pun, tapi Nabi Zakaria sendiri yang melihat mukjizat itu berlaku depan matanya, iaitu Allah boleh bagi makan kepada Maryam buah-buahan tanpa dia kerja dan usaha, tapi dia sendiri Nabi Zakaria, dia tukang kayu. Baginda beliau tukang kayu, Nabi Zakaria alaihi salam. Tengok macam mana. Ini sirah para anbiya. Mereka kerja, mereka usaha. Sayyidina Idris, Nabi Idris alaihi salam, tukang jahit. Kerjanya tukang jahit, dapat rezeki, dapat jual beli tentang jahit. Nabi Daud Zurdian, dia juga antara Nabi Daud raja, tapi walaupun dia raja, dia masih ada kerja juga yang dapat masuk rezeki kepadanya. Jadi kita kena usaha, kita kena cari rezeki, kita kena kerja, tapi dalam masa yang sama jangan langsung kita fikir kerja kita ni yang bagi rezeki atau bos kita lah yang bagi rezeki. Tak, ini semua asbab sahaja.
Ini semua hanya asbab. Yang memberi rezeki sebenar-benarnya iaitu Allah. Hatta waktu bos bayar gaji kepada kita, waktu kita ambil, kita kena yakin ini Allah yang bagi. Bukan siapa-siapa. Kalau kita rasa yakin selalu macam ni, dan kita tak risau, tak rasa syak, maka Allah SWT akan memberi rezeki juga macam-macam untuk kita daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Baik. Hadis yang ke-40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atah. Yani Allah SWT tidak dihendaki, tidak ingin menerima, Allah tidak ingin menerima amalan orang yang mempunyai bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Selama dia mengamalkan amalan bid'ah, bid'ah tu maksudnya bid'ah yang melanggarkan agama, yang haram, bid'ah yang haram, yang langgar agama. Maka selama dia melakukan bid'ah itu, Allah tidak menerima amalannya. Sehingga apa? Sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia tinggalkan bid'ahnya, barulah amalannya diterima. Kalau dia masih mengamalkan bid'ah itu, memegang bid'ah itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalannya. Banyaklah yang Rasulullah SAW sebut dalam hadisnya, Allah tidak menerima amalan mereka. Ramai mereka yang Allah tidak menerima amalan mereka. Antara mereka, orang yang bid'ah. Orang yang mengamalkan satu bid'ah yang haram. Satu bid'ah yang haram. Juga antara orang yang Allah tidak menerima amalannya, iaitu al-abiq. Iaitu hamba abdi yang lari daripada tuannya. Macam tu juga seorang isteri yang nusyuz. Seorang isteri yang nusyuz, Allah tidak menerima amalannya sehingga ia balik minta maaf dan serahkan dirinya dengan halal untuk suaminya. Macam tu juga orang yang minum arak, Allah tidak menerima amalannya sehingga dia berhenti minum arak. Wah. La ilaha illallah. Ini hadis yang ke-40. Jadi menegur kita, jangan kita melakukan bid'ah. Iaitu perkara yang kita anggapnya ibadat tapi dia haram. Atau kita anggapnya perkara baik tapi itu haram. Kita kena tinggalkan bid'ah sebab bid'ah ini bahaya. Perkara-perkara yang bid'ah. Tapi apa tu yang bid'ah? Kita kena tanya ulama. Ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang tahu ini bid'ah atau tidak. Sebab bid'ah ni banyak jenis. Ada bid'ah yang halal, yang harus, boleh. Dan sebenarnya itu bukan namanya bid'ah. Cuma kerana dia perkara yang tak pernah dilakukan sebelum itu, ulama kata tak apa, kita panggil dia lah bid'ah, tapi itu bid'ah halal, bukan bid'ah haram. Jadi yang ada, yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ni, bid'ah yang haram. Bid'ah yang tidak boleh dalam agama. Perkara itu, kita kalau ada siapa-siapa mengamalkan amalan bid'ah, dia kena tinggalkan atau amalannya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat Imam Suyuti. Riwayat Imam Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima amalan orang yang mengamalkan bid'ah. Allah tidak menerima solahnya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, jihadnya, dan segala-gala amalannya. Segala amalannya Allah tidak menerima. Semua amalannya terpulang kepadanya. Tidak diterima oleh Allah. Sampai dia tinggalkan bid'ah yang dia lakukan itu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, hadis yang ke-41. Hadis 41 daripada Anas radhiyallahu an. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu ay yaj'ala lil bala'i sultanan ala badani 'abdihi al-mu'min." Aballah, yani Allah Subhanahu wa taala tidak ingin tidak mentakdirkan bala ini menguasai badan hamba Allah yang beriman. Kenapa Allah apa maksud hadis ini? Yakni seorang hamba Allah yang beriman, ada orang kata contoh bid'ah tu. Bid'ah itu macam, kalau dia macam contohnya dia bindahkan qunut, macam tu, dia bindahkan qunut kepada salat zuhur. Bukan qunut nazilah, qunut salat subuh tu. Qunut salat subuh dia bindahkannya kepada salat zuhur. Dia baca qunut di salat zuhur. Yakni dia kata qunut ini untuk salat zuhur. Atau dikata kita salat zuhur, salat subuh ni 2 tak cukup. Kita kena salat subuh 4. Ini bid'ah haram. Ini bid'ah yang haram. Jadi ini ada bid'ah haram, ada bid'ah halal. Bid'ah halal macam bina sekolah, bina bina ma'had, bina pondok tahfiz. Ini bid'ah sebenarnya. Bid'ah di zaman Nabi tak ada. Tak ada langsung di zaman Nabi. Nabi SAW tak pernah bina ma'had tahfiz. Tapi di zaman kita ada universiti, ada college, ada sekolah, ada ma'had tahfiz. Ini namanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Apa? Yang bagus. Yang membantu Islam. Jadi hadis 41 maksudnya seorang mukmin yang sempurna imannya, iaitu bala, yakni penyakit, dia tak akan merosakkan badannya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat rasa sakit daripada hamba tu. Sampai penyakit itu yang bahaya, yang menyakitkan, yang bedih sangat, orang mukmin itu, orang beriman, orang yang sangat dekat daripada Allah, dia tidak rasa sakit itu. Dia tidak rasa sakit. Dan kalau sebahagian daripada penyakit itu jadi di badan orang yang biasa, mungkin dia tak boleh berdiri terus. Subhanallah. Ini daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang istimewa, yang beriman. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada hamba-Nya tu satu kelazatan daripada cintanya kepada Allah. Hamba itu cinta kepada Allah sehingga tidak merasa bedih sakit itu atau sakitan itu. Macam Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika disiksa di Makkah, mereka selepas beberapa tahun tanya dia, bagaimana keadaan kamu waktu disiksa? Di tengah hari, di Makkah, panas, baring atas batu yang panas, mereka letak batu berat atas perut kamu, sampai kulit kamu terkoyak. Bagaimana perasaan kamu waktu itu? Dia kata, aku telah mencampurkan kelazatan azab mereka dengan kelazatan iman aku kepada Allah. Dan iman aku, percayaan aku kepada Allah mengalahkan rasa bedih azab mereka. Jadi ada bahagian hamba Allah Subhanahu Wa Taala hatta dapat sakit yang sangat-sangat sakit, yang bedih macam tu, subhanallah, Allah bagi mereka tak rasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi sihat wal afiat kepada kita. Kita tidak mahu penyakit walaupun tak rasa. Kita mahu sihat wal afiat insya-Allah, dan moga-moga insya-Allah kita menjadi antara orang yang beriman dan iman mereka tinggi. La ilaha illallah. Antara maksud hadis ini al-bala, yakni dzunub. Antara maksud bala itu antara maksudnya dosa.
Iaitu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan dosa ini mengawal badan seorang beriman yang imannya tinggi kepada Allah. Yakni dia orang yang beriman itu walaupun dia kadang-kadang buat dosa, walaupun dia kadang-kadang buat salah, walaupun kadang-kadang dia lari sikit daripada jalan yang lurus, tetapi dosa itu takkan mengontrol dia. Maksiat itu takkan mengontrol dia. Sesat itu takkan mengontrol dia. Bahkan iman dia selalu menang. Walaupun kadang-kadang dia kalah, walaupun kadang-kadang dia jatuh di dalam dosa, kelemahan, ikut hawa nafsu, tapi akhirnya iman dia selalu naik-naik, nanti dia kalau dibalik taubat kepada Allah. Jadi ini antara nikmat yang Allah berikan kepada orang yang imannya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita berhenti pada hadis yang ke-42. Ada dekat Facebook ada soalan. Bid'ah hasanah sahaja yang boleh diamalkan sementara bid'ah yang melanggar syariat seharusnya dijauhi. Naam. Sahih. Bid'ah hasanah itu semua Imam Syafi'i yang kata bid'ah hasanah, sebab ada bahagian orang yang kata tak ada bid'ah hasanah. Kalau kita nak kata tak ada bid'ah hasanah, maknanya semua amalan-amalan umat Islam di masyarakat umat Islam di satu dunia, banyak daripada amalan-amalan mereka kita akan terpaksa jatuhkan hukum sesat dan dosa. Walhal amalan mereka baik. Universiti di dunia semua ni kita akan kata bid'ah, tutup. Ma'had tahfiz, tutup. Majlis zikir, jangan majlis bacaan Yasin, tutup. Semua. Maulidur Rasul, bid'ah semua. Yakni pakai tasbih. Waktu tu orang semua kata bid'ah di zaman sekarang. Tapi al-bid'ah dia ada dua jenis. Bahkan ulama membahagikan bid'ah kepada 5 hukum. Ada bid'ah harus, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah wajib. Ada bid'ah wajib. Banyak ulama menyebutkan beberapa contoh tentang perkara-perkara yang macam ni. Walhasil, apa maksud berkataan bid'ah? Bid'ah ini yakni satu amalan yang tak ada di zaman Nabi. Itu je. Tak ada contoh sebelum ini. Ini maksud bid'ah. Apakah dimaksudkan bala? Yakni ada bahagian orang dia tak boleh kalahkan dosa. Ini ada kata apakah maksudkan bala dosa mengawalkan badan kita? Naam. Maksudnya ada bahagian orang dia tak boleh taubat. Sebab apa? Dosa dia kuat, hawa nafsu dia kuat. Dia lemah, iman dia lemah. Sebab itu dia lagi senang kepada dosa, senang kepada solat, kepada taubat. Orang yang macam ni, bala iaitu dosa mengontrol dia, mengawal dia. Yakni dia tak kuat, iman dia tak kuat. Dia lemah di depan dosa, lemah depan syaitan, lemah depan hawa nafsu. Dan inilah tujuan kita hidup di atas muka bumi ni, di dunia. Tujuan kita hidup di dunia, kita sekarang di dalam dunia ni, Allah ciptakan kita untuk kita berang. Allah cipta kita, dari mula kita balik kita berang. Dengan siapa? Bahkan dari mula kita keluar dari perut ibu kita, kita dah mula berang. Berang dengan siapa? Dengan hawa nafsu kita. Dengan syaitan yang asyik was-was untuk kita, yang nak sesatkan kita. Dengan nafsu kita. Dengan dosa, dengan dunia, dengan kelalaian yang ada di dunia ni. Kita tinggal berang. Dan kita kena menang. Wajib. Siapa-siapa yang menang di dunia ini, di dalam perang ini, dia masuk syurga. Dan siapa-siapa yang kalah, dia masuk api neraka. Macam mana kita nak menang? Apa senjatanya? Apa senjata yang membuat kita menang dalam berang di dunia ini? Yakni berang kepada kejahatan di dunia, berang kepada dosa, berang kepada syaitan.
senjata yang kita guna ni al-ilm, kita belajar ilmu, iman, kita kena kuatkan iman kita dengan apa? Dengan banyak cara, baca zikir, tambah ilmu, baca selawat, baca Quran, solah, bangun qiyamul lail, buat amalan baik, itu semua tambahkan iman kita. Bila mana iman kita bertambah, jadi naik iman sempurna, maka dosa itu walaupun dosa besar kadang-kadang kita buat, tapi mudah hati kita bertaubat kepada Allah. Kita kena faham. Mungkin kita kadang-kadang ada bahagian orang susah nak memahami perkara tu. Ada bahagian hamba Allah, bahagian orang susah taubat tau. Ini nikmat bila kita senang cakap astaghfirullah, senang kita mengaku depan Allah kita salah, kita dosa, kita menangis, kita menyesal. Ini nikmat besar sebab ada ramai orang susah nak mendapatkan perasaan dan keadaan itu. Jadi bila mana kita rasa kita boleh lawan dosa, kita rasa kadang-kadang nak menyesal, taubat, menangis kepada Allah, ini nikmat besar yang mana ramai orang tidak mendapatkannya. Bahkan mereka menjadi hamba kepada dunia, hamba kepada hawa nafsu mereka, hamba kepada dosa mereka. Tak boleh tinggalkan dosa. Walaupun kita takutkan mereka, nasihatkan mereka, tegur mereka, macam mana pun, dia tak boleh tinggalkan dosa. Dia memegang dosa itu sebagai nyawa dia. Itu nyawa dia. Dia sayang sangat kepada dosanya. Orang yang macam ni kalah di dalam ujian yang Allah ciptakannya untuknya di dunia ni. Untuk yang ni dia dikontrol oleh dunia, oleh dosanya. Dia kalah. Dosa itu dah menjadi sultan atasnya, mengawasi badan dan hatinya. Moga-moga kita takut dari perkara itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada keadaan itu dan menjauhkan dosa dan maksiat daripada kita, dan insya-Allah kita sentiasa menang atas kejahatan, atas keburukan, atas syaitan, atas hawa nafsu, atas dosa, maksiat dan yang sesat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala amalan kita semua bersih daripada bid'ah, penuh dengan sunnah dan penuh dengan ketaatan dan ibadah dan amalan istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, nawwarallahu qulubukum wa syaraha sudurakum. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.